Janji saya sebentar tadi 1 pingat perak berjaya kita raih. Jawapannya sepak takraw. Tetapi 1 pingat emas baru saja, masih panas lagi sebenarnya, dan satu persoalan yang timbul pada pemikiran saya ketika ini adalah saudara Dahlan, rakan saya ini. Dahlan, tangkal apa yang awak pakai ini? Itu dari segi sudut tangkal ni susah nak sebutlah. Tapi pengamatan yang saya jangkakan ini kerana berdasarkan kepada rekod yang pernah dilakukan oleh Pewanis Warren, dan kesungguhan beliau ini dianggap sebagai yang terbaik, menjadi senjata utama untuk menang pingat emas bagi acara komite. Dan pastinya dia telah pun menjayakan pingat yang ke-8 untuk negara. Masalah saya kerana Dahlan punya ramalan semuanya tepat untuk ramalanku benar belaka. Jadi umbrella. Jadi Dahlan, mungkin inilah ahli nujum negara. InsyaAllah. Tapi apapun saudara, tahniah kepada skuad karate negara yang telah pun menyumbangkan emas yang ke-8 bagi negara, dan kita pasti menjelma emas besok bagi acara hoki, dan selebihnya kita akan menggenapkan menjadi 10 pingat emas, insya-Allah. Itu ramalan lagi. Itu ramalanku. Okey, kita simpan ramalan itu untuk esok pula. Tahniah buat Malaysia, kita semakin menghampiri sasaran kita, iaitu 9 pingat emas, dan sebenarnya semakin hampir kerana squash kedua-duanya layak ke peringkat akhir, dan esok hoki juga akan menentukan pingat emas ataupun perak bertemu dengan Pakistan. Tetapi kita mendoakan yang terbaik, yang pastinya adalah kilauan emas untuk sukan hoki. Dan ke mana kita selepas ini, Dan? Kita nak ke memanah, tapi Izwan, besok kalau ada air teh dan goreng pisang pun cantik jugalah. Apa, nanti kita cuba usahakan. Okay. Sampai-sampai kita berbicara. Baik saudara, kita terus saja untuk menyaksikan acara memanah yang telah pun memasuk peringkat akhir ketika ini. Jadi kita saksikan bersama acara memanah. Terima kasih rakan di studio. Kita berada di lapangan memanah untuk peringkat akhir perebutan pingat emas dan perak. Saingan di antara pemanah daripada Korea Selatan, Kim Woo-jin, dan juga Tarundep Rai daripada India. Hari ini saya menemani Datuk Haji Asrullah Awang. Kita masuk ke ini adalah set yang pertama tadi ya? Ya, set yang pertama. Di mana Rai Tarundep dengan 9-10-9, begitu juga dengan Kim Woo-jin. Jadi mereka dengan 1-1 sekarang ini, 1-1 menamatkan set yang pertama. Dalam final bagi penentuan peringkat gangsa telah dimenangi oleh peserta dari Chinese Taipei, Sung Chia-chun menewaskan Jiang Yu. Rai Tarundep, tapi sekarang ini panah dilakukan oleh Kim Woo-jin. Penuh konsentrasi. 9. Oh, 9 juga. Satu saingan sengit sekarang ini. 3 panahan untuk mendapatkan mata yang kedua bagi Kim Woo-jin. 9 juga. 18. Tarundep juga 9. Terikat saling berjambang. 18 sekarang. 18 pada kali ini 10. Tekanan sekarang ini dihadapi oleh Rai Tarundep, mencari 10 untuk 1-1 atau ketinggalan 0-2. Hanya 10 saja. Berbalik dia ketinggalan pada kedudukan sekarang ini 2-0 untuk set yang kedua kepada Kim Woo-jin. Setelah 28 Kim Woo-jin dan 27 yang dimiliki oleh Rai Tarundep. Jadi 3-1 kedudukan pemanah dari Korea di depan, mengatasi pemanah dari India yang menewaskan pemanah negara iaitu Jin Chu-siang dalam pertarungan 1-8. Dia kemudian berjaya menewaskan pemanah Korea Woo Jin-yik
di peringkat suku akhir. Sebelum mara ke peringkat akhir setelah menewaskan pemanah dari China. Inilah kita saksikan ulang tayang bagaimana memisahkan dua mata sekarang ini. Korea di depan, Kim Moon Jin. Giliran Ini set ketiga. set yang ketiga, Tarundip pula perlu mengejar dari belakang. Pastinya satu tugas yang sukar untuk dilaksanakan, tetapi tidak mustahil. Panahan pertama 10. Konsentrasi sangat penting bagi acara ini. Tengok matanya terus memandang ke sasaran. Setelah puas hati segala-galanya dilepaskan. 10-10 juga. Oh. Mungkin dalam hatinya kata, jika anda boleh lakukan, saya pun boleh. Tarundip semula, panahan kedua. Juga. 20. Keupayaan untuk membaca kelajuan, arah angin juga penting itu ketika yang melakukan cukup panahan ini. Sudah ketinggalan sekarang ini. Korea Kim Moon Jin. Dapatkah 10 lagi dicipta di sini oleh Round Tarundip? 9. Jadi andainya Korea dapat melakukan 10, mereka kembali dengan terikat 1-1. Tapi Korea bermakna ada kelebihan. Macam boleh 10. Dia perlukan 10. 9. Sedikit saja. Jadi nampaknya kedudukan sekarang ini sudah seri. 29-28. Jadi masing-masing dengan 3 mata. Ini menjadikan saingan semakin menarik, semakin mendebarkan bagi penyokong kedua-dua pemanahan. 3 mata untuk Rai Tarundip si India. Dan 3 mata juga untuk Kim Moon Jin setelah menamatkan set ketiga. Itulah panahan yang Dua panahan dia, 10. Dua peserta negara beraksi dalam acara individual ini. Izzuddin Ibrahim disingkirkan oleh Oh Jin Hyek dari Korea, dan Chen Chuxian disingkirkan oleh Rai Tarundip yang sedang beraksi sekarang ini di peringkat akhir di peringkat 18. Kim Moon Jin Pertama untuk set yang seterusnya ini. set keempat. 9. 9 saja. Rai Tarundip 9 juga. Menenang tinggal lagi 7-6 saat baru dia lepaskan 9 juga. Sudah semakin jauh tersasar. Jadi 18 untuk Korea. Bagaimana dengan Rai Tarundip? Panahan yang kedua. Sama. 18-18. Pada kedudukan mata keseluruhan juga sama 3-3. Ini panahan yang akan menentukan kalau dapat 10 tekanan untuk Rai Tarundip. Kedua-duanya baru mencatat 2. 9 lagi. Jadi sekarang peluang untuk Rai Tarundip mencari 10 untuk mendahului dua mata. Akan dilepaskan sebentar lagi. Tidak. Mereka terikat 1-1. Jadi 4-4 sekarang ini kedudukan. Kedua ini seperti berjanji ya. Woo Jin melakukan 2 panahan saja pada mata 10, dan Tarundip juga hanya 2 kali melakukan panahan pada mata 10. Mereka sekarang berada di set terakhir, set kelima. Ulang tayang kita perhatikan bagaimana Woo Jin dengan 9-3-3. Panahan begitu juga dengan Rai Tarundip dengan 9 ketiga-tiga panahannya.
Jadi tekanan dihadapi oleh kedua-dua pemarah. Kedudukan sekarang ini 4-4 setelah menamatkan 4 set. 2 set berikutnya merupakan set penentuan, boleh dikatakan do or die bagi kedua-duanya. Apa terjadi? Apa yang berlaku tadi itu? Saya tidak pasti, tapi lihat seperti Eugene menjadi 28 betul tadi. Ya. Kalau tengok pada scoreboard, Tak menimbulkan rasa ketidakpuasan hati dari kalangan penyokong Korea tadi. kita perhatikan di sini. Panan terakhir. Namun kita tumpukan kembali pada saingan ini. Tersasar nampaknya di sini. Right turn deep sudah tersasar. Hanya 8. Kalau 10 tekanan untuk right turn deep. 10. Bermana panan yang pertama dia telah mengatasi 2 mata. Panan kedua yang dilakukan right turn deep sekarang ini. 10 juga. Masih lagi 2 mata di depan peserta Korea. Kalau dapat 10 9. 9. 1 mata dia di depan sekarang ini. Ini yang terakhir. Cara deep. 3 mata ketinggalan. Memberikan kedudukan yang kian menekan sekarang ini. Jadi nampaknya diakhiri dengan 10. Cari begitulah kejayaan yang dimiliki oleh Kim Moon-jin dari Korea meraih pingat emas. Bagi acara ini pingat perak untuk Rai Charundeep dari India. Sementara pingat gangsa pula Sung Hya-jung dari Chinese Taipei. Panahan set yang terakhir nampaknya mengelirukan ataupun sedikit luntur ketepatan yang ada pada Rai Charundeep. Panahan yang pertama 8 saja dapat dilakukan dan ini memberikan tekanan kepadanya apabila Kim Moon-jin dengan 10 mata dan seterusnya. Keadaan itulah sebenarnya yang menekannya dan tidak mampu bangkit untuk mengatasi Korea untuk memenangi pingat emas acara memanah ini. 10-9-10. Itu panah dilakukan oleh pemanah Korea berbanding India. Wajah kepuasan. Begitulah emas menjadi milik Kim Moon-jin dari Korea, perak Rai Charundeep dari India, dan gangsa menjadi milik Sung Hya-jung dari Chinese Taipei bagi acara memanah individual. Kecewa pemanah dari India ini. Jadi nampaknya begitulah emas dari lapang sasar memanah. Kita kembali ke studio. Silakan sahabat saya di sana, Dahlan dan juga Izwan. Saya pasti Izwan, kalau Malaysia yang beraksi di acara memanah akhir tadi, Datuk Hasbul akan nya lebih panjang. Lagi panjang. Lagi panjang. Tapi terima kasih Datuk Hasbul dan juga Fuad sebentar tadi. Jadi kita menaikkan semangat kita pada petang ini. Ya, okey. Mungkin ada rakan tugas kita di talan yang jauh di sana. Hafizal Ahmad. Hafizal Ahmad. Mana menghilang. Halo. Halo. Assalamualaikum Hafizal. Waalaikumsalam. Ni hao ma. Ini di sukan memanah ataupun di mana ni? Sekarang saya berada di baru habis selesai sepak takraw acara penyampaian hadiah. Selamat, bukan di bola tanpa pantai. Saya berbincang dengan Dahlan. Tadi dia sama ada Hafiz Ahmad di bola sepak bola tanpa pantai ataupun di kolam renang. Bukan Baik Fizal, takraw apa sudah jadi? Okey, kekalahan telah termasuk sememangnya kekalahan. Tetapi isu yang besar sebenarnya, bukan isu besar, sebenarnya kebanyakan media mula memperkatakan bagaimana masa depan Presiden PSM Dato' Ahmad Ismail. Tetapi sebenarnya sejurus selepas lawanan menampakkan bahawa anak-anak buah kita sedikit menampakkan peningkatan tanpa kita ragui. Dan secara eksklusif kami bawakan kepada anda, Dahlan dan juga Izwan. Ya. Bersama saya ketika ini adalah Presiden PSM Dato' Ahmad Ismail untuk memperkatakan tentang
soalan cepu mas, soalan bonus yang dimainkan oleh kebanyakan media tentang masa depan Datuk Ahmad Ismail sebagai Presiden PSN. Datuk, mungkin Datuk boleh memberikan gambaran secara menyeluruh kerana kita bersiaran secara langsung, ramai yang menanti keputusan Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lah. Okeylah, kita PSM apabila kita datang ke Gonjo ni, sasaran kita adalah dua. Ya. Yang pertama, kita dari segi pasukan, sasaran kita ialah untuk ke peringkat akhir dan alhamdulillah kita dapat capai. Ya. Bagi acara regu pula, sasaran kita ialah untuk mendapatkan emas. Tapi hakikatnya kita kalah walaupun peningkatan pemain kita begitu jelas sekali dan mata kita lihat pun tak begitu jauh. Ya. Kalaulah tadi kita dapat heret mereka ke tie break, saya rasa peluang kita lebih cerah. Ya. Tapi hakikatnya kita telah kalah, tak mengapa. Cuma soalan dia sekarang ialah soal perletakan jawatan. Saya insya-Allah akan meletakkan jawatan saya, tetapi pengumuman akan saya buat di tanah air kita, tidaklah di perantauan sebegini. Datuk. Dan insya-Allah saya InsyaAllah jadi ke insyaAllah tak jadi ni? dan insya-Allah kita akan letak jawatan. Saya hasilkan komitmen saya terlebih dahulu. Ya, ya. Komitmen kepada PSM, saya tidak boleh lepas tangan begitu saja. Betul. Saya harus bereskan segala komitmen saya kepada PSM dan sesudah ini pun saya akan balik bincang dengan majlis tertinggi. Peletakan pasti saya buat. Saya orang yang berprinsip. Ya. Tapi kita bukan nak desak Datuk letak jawatan, cuma sekurang-kurangnya Datuk dapat menjelaskan masa depan skuad takraw kita bagaimana, dan mungkin juga Datuk ada pandangan tentang kehebatan pasukan lain seperti India dan sebagainya, Datuk. Okeylah, itu kita harus faham bahawasanya daripada tahun 65 sepak takraw telah dimainkan di dalam sukan siap. Selepas 45 tahun, sudah tentu negara-negara lain juga turut maju dalam permainan sepak takraw. Itu adalah satu perkembangan yang baik kepada sukan sepak takraw sendiri. Ya. Zaman di mana Malaysia dan Thailand saja yang memonopoli ataupun menjadi yang terkuat di dalam sepak takraw sudah over. Sekarang ini kita lihat India pun bermain dengan baik, Laos bermain dengan baik, malah semua negara-negara sudah mula meningkat. Dan ini adalah satu perkembangan yang positif kepada sepak takraw. Dan dari segi skuad sepak takraw kita, saya masih yakin bahawa perlu ada sedikit perubahan di sana sini dan insya-Allah mereka boleh berjaya di masa akan datang. InsyaAllah. Datuk. Dan kita juga akan mulakan dari segi new rebranding yang dibuat oleh staff. Kita akan adakan World Cup dalam bulan Julai ini. Di situ kita akan memilih 12 pasukan lelaki dari 12 negara dan 6 pasukan wanita daripada 6 negara, di mana kita akan membuat ranking di situ yang memboleh dan melayakkan mereka masuk dalam Super Series yang akan diadakan bagi tahun pertama adalah sebanyak 4 dan insya-Allah pada tahun yang kedua sebanyak 6. Ya. Sukacita saya menyatakan bahawa kalaupun saya meletak jawatan hanya sebagai Presiden PSN, tidak sebagai Presiden Persatuan Sepak Takraw Pulau Pinang dan tidak sebagai Deputy President of Staff and Staff. I will have my role to play dalam perkembangan dan promosi sepak takraw. Datuk, ada benda yang belum selesai lagi, Datuk? Yang Datuk rasa, Datuk? Ya, ada benda yang belum selesai lagi. Jadi biarlah saya balik, tak usah berebut pun. Kalau saya letak hari ini pun takkan kita dapat emas dah esok. Ini yang seronok, Datuk. Ini yang seronok, Datuk Mat ni. Kenapa? Kita tak ada lah. Yang tak suka kat kita mungkin 10, tapi yang suka kat kita mungkin 100. Okey lah, itu biasalah, tak apalah. Tak apa. Terima kasih. Okey, terima kasih, Datuk. Sama-sama. Hafizal. Hafizal? Ya, saya. Lagi. Hafizal? Ya, saya. Okey, Hafizal, 8 emas ketika ini. Bagaimana anda melihat semangat prestasi ataupun atlet kita setakat ini menjelang kita nak mengutip 9 emas sasaran kita? Saya secara realistiknya, saya merasakan komitmen atlet-atlet di semua sukan apabila menuju ke 9 pingat emas ini, ke semua atlet-atlet yang tidak bertanding akan bertumpu di venue-venue membabitkan rakan-rakan mereka untuk memberikan sokongan padu, kerana semalam telah menceritakan bagaimana skuad hoki negara bangkit dari situasi yang cukup getir sebenarnya, Izwan dan juga Dahlan. Ya. Cuma satu je lah pesan kat Tok Mat supaya Izwan ada Hafizal. Ya, saya. Pesan kat Tok Mat supaya tidak ada rombongan untuk pujuk dia letak jawatan.
Itu mungkin. Mungkin. Siapa tahu. Okey. Okey, Dan. Terima kasih. Setakat ini laporan saya dari Gongzhou. Ya. Baik. Aduh, sahabat kita. Dah lama dah kita tunggu dia sebenarnya, Dalan. Tunggu lama dah hilang lama dah kan? hilang. Hilang pergi merata lah, maksud sibuk dengan Guanzhou ni. Apapun itu sebenarnya pendirian Datuk Ahmad Ismail bukanlah atas dasar kita mahukan beliau untuk letak jawatan dan sebagainya, kerana ini kita sifatkan sebagai tanggungjawab terhadap apa yang diperkatakan sebelum ini. Dan kita yakin jika ada masih perkara yang belum selesai, mungkin akan diselesaikan apabila sampai ke tanah air nanti. Okey. Kepada anda yang baru bersama kami, hari ini 2 pingat emas menerusi acara karate menceriakan dan memberikan kita senyuman yang cukup manis untuk kita ikuti. Begitu juga dengan 2 pingat gangsa menerusi acara terjun dan juga 1 juga menerusi acara karate. Nampaknya setakat ini semuanya berjalan lancar. InsyaAllah. Jadi berarti kita masih lagi menumpukan kepada hanya 1 lagi pingat emas untuk memperbaiki pencapaian di Doha pada 2006, dan saya yakin bukan hanya memperbaiki, kita akan layak lebih ke peringkat ke Sukan Olimpik. layak ke Sukan Olimpik. Itu yang lebih penting. Baik, Nash, Okey. kita nak saksikan berkenaan dengan 1 lagi kemungkinan emas esok. Okey. Steven Van Hoosen mempunyai tanggungjawab juga pandangan beliau bagaimana perjalanan kita esok. Mungkin kita boleh saksikan temubuhan yang sempat kami rakamkan bersama Steven Van Hoosen. Silakan. The manager, the physio, Tommy has done a great work, and also a doctor. Everyone has worked very hard for this victory. Yeah, and for the final, coach, one more. I think that's we have to really give everything we have, because after that there's no more. I mean, but most important thing is they've been the finals, and obviously we know that it's a very important game because the winner go to the Olympics. But I think for the moment, let the boys enjoy the victory, and let us relax and let's regroup, and then for the finals, for the final push. Against Pakistan. Yeah. Baru tu. Perasaan, of course, tak tahu nak cakap lah, susah sebab dia ada sejarah yang pertama saya rasa Asian Game tim pasukan Malaysia masuk final. So tak terus cakap. Ramalan Dahlan. Esok. Ramalan esok. Besok Malaysia menang 2-1. Okey, saya tak nak ramal apa-apa, saya pegang kata dia 2-1 tak apa. Besok nak kutuk lah. Berbicara selamat. Selamat. Okey. Baik, apapun sebenarnya yang lebih penting adalah pencapaian itu sendiri yang telah pun memperlihatkan kesungguhan pemain negara, dan kita mahu pingat emas dan kita mahu slot automatik ke Sukan Olimpik di London 2012 nanti. Itu yang menjadi buruan kita besok, Izwan. Okey, 2-1 saya pegang kata-kata Dahlan. Harap-harap menjadi kenyataan, kerana sekian lama sebenarnya kita menanti detik ini. Ada orang mengatakan bahawa sekiranya hoki mendapat pingat emas, sukan yang lain tu tak apa. Itu sudah bermakna memang sememangnya kita amat menanti pingat emas daripada sukan hoki ini. Begitulah besarnya, walaupun 1 emas lah. Ya. Baik, rasanya elok kita nak berehat seketika, bagi laluan kepada rakan kita di bilik berita. Fokus utama menyusul selepas ini, dan kemudian kita akan datang kembali untuk kita menyaksikan sama-sama perkembangan di Sukan Asia ke-16 di Guangzhou ini. Kalau sudah bersiap sedia, elok kita ke bilik berita bersama rakan tugas. Hari ini kabadi tak ada, Izwan? Hari ini kabadi tak ada, itu yang tak ada. Kurang dengar suara Jas ni hari ini pasal acara kabadi tidak ada hari ini. Tapi tak apalah, tadi kita dah dengar squash, dengan mantap. Veteran dengan mantap. Baik. Veteran, 2 veteran. Terima kasih. Dan kita nak lihat kedudukan pingat terkini. Bagaimana hari ini kita dengan 2 pingat emas, dan di manakah kedudukan kita? Untuk seketika, kedudukan pingat terkini inilah dia, Dalan. Saya tak berapa nak peduli yang atas tu, Tuan. Sebenarnya terlalu jauh untuk kita saingi. Dan inilah kedudukan pingat-pingat. Kita berada di tangga yang ke-7, tetapi untuk setakat ini sebenarnya kita mengatasi lain-lain negara Asia Tenggara. Itu yang lebih penting nampaknya. Perak dulu di Doha kita 17, gangsa 17, kini masih lagi 14 dan 10. Cuma 8 pingat emas telah menyamai rekod di Doha, Izwan. Ya, dan esok 39 pingat emas dipertandingkan. Kita takkan tak dapat 2 kot. Tak dapat 1. InsyaAllah. Untuk mendapatkan 9 pingat emas. Dan ini adalah lain kedudukan untuk negara-negara yang kedudukan yang terbaik sebenarnya kita berikan. Kerana kalau kesemuanya ada 34 negara
yang sudah pun berkedudukan mempunyai sekurang-kurangnya 1 pingat gangsa. Itulah kedudukan yang terkini, dan kepada anda yang baru saja bersama kami di RTM, siaran di sebelah petang ini menyaksikan kedudukan negara kita semakin baik dalam buruan 9 pingat emas. Hanya 1 lagi untuk kita atasi rekod ataupun pencapaian di Doha dengan 8 emas sebelum ini, 17 perak dan 17 gangsa. Apapun kita mengharapkan 2 acara yang membabitkan squash berpasukan lelaki dan wanita, dan juga wanita yang telah layak diri ke peringkat akhir, yang mana acara ataupun berpasukan wanita dalam kita akan bertemu Hong Kong, manakala bagi acara berpasukan lelaki pula kita menanti sama ada Pakistan ataupun India di peringkat akhir nanti. Dalam hal ini kalau kita teliti percakapan ataupun janji yang telah dibuat oleh Datuk Nicholas David yang menyatakan 4 emas akan diberikan menerusi acara squash semakin menjadi kenyataan jika perkembangan terkini ini diambil kira. Baik, sama-sama kita doakan akan kejayaan kontijen ataupun negara kita esok, khususnya ada 3 acara akhir yang saya katakan boleh katakan besar. Squash di peringkat akhir, begitu juga hoki pada jam 5 petang untuk kita mencipta 1 lagi sejarah, sekurang-kurangnya merangkul pingat emas sekaligus melayakkan diri kita ke peringkat ataupun kesukan Olimpik pada tahun 2012 di London nanti. Kita telah muncul pemenang pingat gangsa sebanyak 6 kali bagi acara hoki ini, dan kita sudah tidak mahu dengan gangsa lagi. Kini kita mengejar perak ataupun yang lebih manis adalah pulang dengan pingat emas. InsyaAllah saya kira pemain-pemain negara akan melakukan yang terbaik besok. Kita nantikan perkembangan ini. Dan juga tahniah kepada pemain ataupun peserta karate negara, pewanis waran yang telah pun memiliki ataupun memberikan pingat emas yang ke-8 negara sebentar tadi. Dan yang penting bagi Dahlan sebenarnya, Pewanis Waran ini telah pun menyelamatkan beliau kerana ramalannya yang awal-awal lagi meletakkan Pewanis Waran untuk meraih pingat emas. Terima kasih untuk Pewanis Waran, Dahlan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dah tak, Hafizah tak dengar tak? Tak apa, Hafizah di sana tak apa. Okey, kedudukan kita hari ini dengan kedudukan ataupun 8 pingat emas sememangnya cukup menggembirakan kita, dan tetapi ada juga beberapa acara yang hari ini kalau kita tinjau kepada Dada Akbar, iaitu BM mahu gilap bakat baru untuk menggantikan Lee Chong Wei. Sememangnya inilah langkah terbaik untuk BM ini, kerana selama ini kita terlalu meletakkan bebanan kepada Lee Chong Wei ini, Lan. Ya, itu satu perkara yang baik, dan rasanya elok kita nak dengar suara Suhaimi Muhammad, pengulas kita pada petang ini bagi acara tinju yang sedang berlangsung. Kalau sudah bersiap sedia suami, ayo keluarkan suara anda, ulasan boxing ketika ini. Ya, terima kasih Azlan, Dahlan dan juga Izwan. Saya bersama Rashdi untuk acara tinju, dan hari ini adalah perlawanan peringkat separuh akhir yang dapat kita saksikan. Kini perlawanan bagi kategori 69 kg separuh emas, separuh akhir yang pertama. Pertemuan yang ada antara Jagal Auto Garage Gal dari Mongolia bersama dengan Serik Sapiev. Rashdi, mereka sedang pun bertarung dalam 2 pusingan, dan kini pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga. Satu perlawanan yang pastinya peserta dari Kazakhstan, Serik Sapiev, menundukkan peninju negara di peringkat pusingan kedua. Ya, beliau menundukkan Muhammad Farkan Harun dalam pertemuan pusingan yang kedua, dan Sapiev sememangnya adalah pemenang pingat emas Olimpik. Itulah perbezaan di antara peserta kita dengan peserta Kazakhstan ini, dan bertemu sekarang ini dengan peserta mulia. Kita perhatikan terus saja kepada perlawanan. Mengakhiri sekarang ini dengan kedudukan Sapiev sedang mendahului dengan 8-4, satu kedudukan yang selesa berbanding dengan Jargal. Jargal yang cuba, kita perhatikan dengan keadaan yang sudah pun keletihan. Dihempuk saja di situ. Dia bukan saja dengan tumbukan. Itu bukanlah tumbukan yang dilakukan oleh Sapiev sebentar tadi. Kita perhatikan. Satu lagi, cuba menyerang nampaknya. Sapiev yang coveringnya, kita perhatikan coveringnya cukup bagus, melindungkan diri. Dalam keadaan beliau sudah pun mengetahui beliau sudah mendahului. Kita perhatikan 1-2 yang diajukan oleh Sapiev sekali lagi. Dalam keadaan sedemikian, dan itu satu in saya kira, kalau boleh dikira, kerana suatu tumbukan yang begitu
clear, jelas dan nyata. Sarik Sapiev kalau diperhatikan gaya dia seakan peninju Britain, iaitu Prince Nasim yang tidak melakukan blocking. Mereka tidak ada, dalam keadaan sekarang ini Sapiev lebih yakin. Yang sebenarnya beliau yakin bahawa beliau boleh memenangi perlawanan ini. Sebab itu kawalan ataupun covering tidaklah sebegitu perlu bagi beliau. Kita perhatikan 1, 2, 3 tumbukan, satu lagi in. Itu dia. Dalam keadaan yang sedemikian mengakhiri hanya saat saja memisahkan mereka. Sapiev masih lagi laju, mampu untuk melakukan tumbukan-tumbukan. Kita perhatikan bagaimana Jagal yang hanya melindungi sahaja, melakukan covering walaupun marah untuk melakukan serangan, tetapi di situ Sapiev kemas, membungkus dirinya, dan dalam keadaan sedemikian agak sukar untuk lawan memperoleh sebarang mata. Jab 1-2. 1-2 daripada Jagal tidak menjadi. Kenapa? Tidak boleh menggunakan ataupun tumbukan yang tidak melalui sasaran tumbuk sebenarnya. Itu dia. Saja lagi untuk ditamatkan pusingan terakhir dalam suatu keadaan perlawanan yang berat sebelah di antara kedua petinju ini. Itu dia tamatnya. Sudah tentu kemenangan kepada Sapiev, Sarik Sapiev dari Kazakhstan untuk separuh akhir yang kedua. Separuh akhir yang kedua bagi kategori 69 kg ini, yang bertemu dengan Jargal dari Mongolia. Ini dia Jargal yang memberikan tentangan, tetapi beliau hanya mampu memperoleh 3 mata saja melalui 5 pusingan itu. Dan memang dari segi ranking memihak kepada Sapiev lah sebagai petinju yang menjadi favorites dalam kategori 69 kg. Itu dia dengan kiraan mata. Beliau di peringkat akhir ialah peserta dari Uzbekistan, Uktamon Romanov daripada Uzbekistan, yang akan menantinya di perlawanan akhir penentuan peringkat emas dan peringkat perak. Itu dia keputusan yang kita peroleh. Dan selepas ini kita akan ke kategori yang lebih berat, 81 kg. Di sinilah kalau kita nak lihat ada peserta yang boleh tumbang dengan kategori 41 kg ataupun melebihi 91 kg selepas ini. Memang kategori-kategori seumpama ini. Kita perhatikan bagaimana tumbukan sesekali yang dilepaskan oleh Jargal. Pusingan pertama beliau mendahului hanya 1 mata, 2-1. Pusingan kedua 4-3 dan 4-1 pusingan terakhir. Pusingan yang terakhir itu yang memihak terus kepada Sapiev. Perhatikan bagaimana itu clear blow kalau nak dikira daripada Jargal. Tapi namun walaupun dalam keadaan beliau ditumbuk, diserang dan sebagainya, Sapiev tidak berunduk. Ini cara Tyson main. Ini cara Tyson main. Kita perhatikan 2 memang in. Lagi bila nampak saja terbuka ruang, disitulah Sapiev mencerah. 81 kg untuk separuh akhir yang pertama, menyaksikan pertemuan peserta India dengan peserta Nepal. Ya, peserta India di penjuru merah iaitu Danish Kumar, sementara peserta Nepal di penjuru biru Deepak Maharjan. Sayangnya 4 petinju kita yang hanya mampu mara ke peringkat ataupun pusingan yang kedua sahaja. Di peringkat Asia ini belum lagi kita menyerlah, walaupun ada sekali kita menyerlah pada Commonwealth Sapuk Piki yang menyumbangkan peringkat pada 1998. Dan di peringkat Asia Tenggara sendiri pun kita sering tewas kepada petinju-petinju di Thailand dengan Thailand dan juga Filipina. Ini adalah jago-jago ataupun negara yang boleh melahirkan jago-jago dalam acara tinju. Ini dia di penjuru merah Danish Kumar dari India. Medali pengadil yang akan mengadili perlawanan ini. Tertarik saya kepada style rambut pengadil. Jarang begitu kemas. Barisan 5 juri yang akan mengadili perlawanan peringkat separuh akhir 81 kg.
Sebelum ini itu dia. Sebelum marah ke peringkat separuh akhir ini, Danish telah dapat mengalahkan peserta Korea, sementara Depak pula menumbangkan ke Triang Kai dari Thailand. Bersedia untuk dimulakan pusingan yang pertama. Mereka bermain 3 pusingan, 3 minit 1 pusingan. Danish dan juga Depak. Danish lebih tinggi di penjuru merah, Depak di penjuru biru dari Nepal. Advantage dalam acara tinju, Rashdi, sememangnya kepada mereka yang mempunyai jangkauan yang lebih panjang. Dan kita perhatikan Danish lah yang mempunyai kelebihan itu di antara kedua petinju. Dalam keadaan yang masih lagi bertenaga, covering yang baik yang dilakukan oleh Depak. Serangan dari bahagian bawah nampaknya, dan itu dia 2 hook daripada Depak. 1-2 tersasar. Danish Kumar melakukan tumbukan ke bahagian abdomen. Apakah tujuannya? Tujuannya sekarang ini bila saja ke bawah, berartinya covering di sebelah atas akan turun. Itu dia mencari ruang. Kita perhatikan. Tetapi dalam keadaan Depak sekarang ini, dia tidak menurunkan covering dari atas. Sebaliknya dia membongkokkan badan dia. Berarti tidak akan beralih covering di sebelah muka dia. Satu in, satu. Memang clear blow yang dilakukan oleh Danish sebentar tadi. 1-2 beralas di situ. Perhatikan, itu salah satu caranya dalam tinju. Dalam keadaan lawan yang sudah pun menyerang, kita merapatkan diri terus. Kerana disitulah tumbukan yang ringan kalau sampai itu. Boleh lagi. Tumbukan ringan maksudnya jab, jab ataupun hook, begitu saja. Tetapi kalau dalam keadaan jarak sedemikian, alahai, kalau kena satu itu, rasanya satu uppercut yang cantik arah badan yang dilakukan oleh Danish. Berhati-hati di antara kedua petinju ini. Bagaimana Depak, tetapi kekuatan saya rasa berada pada Depak dari segi susuk tubuh badan. Kita perhatikan 1-2, tetapi lambat dari segi tumbukan itu. Mungkin berat badan, ditolak begitu saja. Uppercut cantik. 2 mata sekarang ini clear. Dia sebenarnya target untuk mendapatkan mata ni, orang mengatakan bahawa serangan ke arah muka saja. Tetapi tidak. Dia aras pinggang, aras terang kita yang putih itu ke atas. Di bahagian hadapan. Itulah sasaran yang sebenarnya. Kita perhatikan, abdomen ke atas. Dan mesti setiap terang untuk petinju ini, dia mesti ada garis putih di atas tu. Itu adalah menunjukkan ruang. Di sebelah atas terang itulah yang hanya dibenarkan untuk tumbukan ataupun yang menjadi sasaran. Dan mungkin juga di bahagian abdomen untuk mengganggu pernafasan lawan khususnya. Kerana dalam acara tinju ini pasti pusingan kedua dan ketiga memerlukan lebih banyak stamina. Memang. Bunyi saja 3 minit, tapi ada kadang-kadang masuk pusingan yang kedua tangan dah jatuh. Itu menunjukkan bahawa sudah tidak bertenaga. Okey. Memihak kepada Danish dari India untuk pusingan yang pertama ini. 2-0 di situ. Satu lagi kita perhatikan body attack cukup cantik daripada Danish. Dan itu dia. Satu lagi kita perhatikan in dan clear blow dengan satu hook bawah itu. Sememangnya cara Danish bertinju itu adalah satu cara profesional. Kita nampak betul-betul profesional. Dan di sini Depak harus melakukan sesuatu kerana dia sudah mengetahui kelebihan Danish. Dan Danish harus menyerang dalam pusingan yang kedua ini. Dinesh Kumar di peringkat suku akhir menundukkan petinju dari Korea iaitu Ho Ji-ho dengan 10-6. Pusingan kedua sudah pun bermula. Danish itu acahkan saja, mengacah. Tetapi dalam acah itulah sebenarnya untuk mencari ruang. Dari bawah perginya. Saya risau kalau ini cara Danish sering kali ke bawah.
Itu dia. Dalam perebutan untuk pergelutan itu memihak kepada Danish lagi. Ya, counter punch yang terakhir itu yang menjadi perkiraan. Hui. Biarpun Deepak berjaya melakukan satu hook. Satu lagi in kiri Danish. Memang kelebihan kepada acara tinju ni kepada orang yang punya jangkauan yang lebih panjang. Berartinya orang yang tinggi dan mempunyai jangkauan yang lebih daripada lawan, itulah kelebihannya. Dan di sinilah kelebihan yang ada pada Danish. Tetapi Deepak tidak menggunakan kelebihan dari segi tumbukan kekuatan yang ada pada beliau. Itu sahaja. Kerana beliau tidak boleh rapat. Cuba saja merapat, berartinya 1-2 akan sampai daripada Danish. Itu yang dia tersekat sekarang. Tapi kalau beliau bermain jauh lagi susah. Lagi beliau susah tidak berpeluang untuk menyerang. Memang, sememangnya begitu. Tetapi kita takut sekarang ni Danish dengan tumbukan kirinya. Danish adalah petinju kidal. Ya. Berartinya kiri itu cukup berbahaya. Kirinya cukup berbahaya kerana sasaran kiri itu sering kali ke bawah, ke perut. Dan dia boleh tersedak, kadang-kadang boleh jatuh. Lawan boleh jatuh kalau ke arah badan, tumbukan ke arah badan terlalu banyak. 4 mata di hadapan cukup selesa untuk Danish dalam pusingan yang kedua ini. Mengacah saja. Satu lagi kita perhatikan. Oleh kerana ketinggian, kita perhatikan Danish hanya melepaskan upcut terlalu banyak. 1-2 memang tidak akan mengena. Kerana ducking daripada Deepak itu akan kita perhatikan sekali lagi. Memang melepaskan upcut. Di situ counter punch ataupun counter attack dilakukan oleh Deepak tetapi tidak memberikan hasil. Sebaliknya counter punch yang akhir tadi daripada Danish memberikan mata untuk beliau. Berada 5 di hadapan. Di pusingan kedua 5-0. Sudah nampak keletihan di antara kedua petinju ini. Dinesh Kumar mendahului. Suatu keadaan memegang yang dilarang amaran pengadil. Kalau diperhatikan stance juga berbeza kedua-dua petinju itu. Kalau dilihat pada Dinesh lebih bersedia sebenarnya dalam keadaan beliau ke kudanya itu. Bersedia untuk melakukan sprint dan di situ bersedia untuk melakukan serangan. Dari segi kedudukan itu memang advantage. Kita perhatikan satu lagi. 1, 2, 3 kombinasi tumbukan dan cuba membalas tumbukan namun masih lagi beralas. Tidak ada mata untuk Deepak ketika ini. Dan kita perhatikan itu style yang ada pada Danish sekarang ini. Menunjukkan sesuatu. Merendahkan badannya. Dan itu dia. Tamat pusingan yang kedua. Dengan 6 mata berada di hadapan. Cukup selesa keadaan. 5 mata berada di hadapan. 3 mata yang dapat diperoleh menerusi pusingan yang kedua. Kalau kita dapat saksikan gerak perlahan ini, kita perhatikan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Deepak terutamanya dalam counter attack-nya. Tetapi masih lagi beralas. Lindungan yang dilakukan oleh Danish memang kemas. Dan akhirnya di mana 3 mata yang dicuri oleh Danish melalui pukulan, saya rasa beliau banyak mempunyai mata melalui pukulan ke badan, tidak ke bahagian atas. Itu dia advantage-nya. Kalau dia Deepak pula sekadar menghayunkan tangannya melakukan tumbukan. Beliau kata orang sekadar nasib lah kalau kena. Meredah saja. Dengan tidak ada satu strategi dari segi tumbukan. Itu saja yang dapat kita perhatikan. Melepaskan tumbukan. Kena tak kena suku pasal. Lain cerita dia kata. Asal tumbuk kena tumbuk. Okey, kita tumpukan kepada pusingan yang ketiga dan yang terakhir di antara kedua-dua petinju ini. Memihak kepada Danish dari India sekarang ini. Hook. Lagi. Danish. Itu dia. 2 counter punch yang dia lepaskan. Tetapi counter punch-nya seolah-olah counter punch tumbukan yang membabi buta. Yang kita istilahkan sebagai membabi buta. Tidak ada sasaran yang ditujukan oleh Deepak. Itu jadi masalahnya. Dalam keadaan Danish sudah pun terbuka sebentar tadi. Kita perhatikan lagi. Dia perhatikan saja oleh Danish. Dari segi penglihatan, pengamatan memang kepada Danish sekarang ini. 1, 2. Dengan satu upcut. 1 mata. Barulah 1 mata. Tetapi Danish sudah pun menambah 1 mata. Kalau tak tumbang Danish, tak kalah dia hari ini. Itulah dalam kepala Deepak sekarang ini. Mesti menumbangkan Danish. Tetapi perhatikan kepada Danish. 1, 2. Satu clear blow di situ tu. 1 clear blow.
tetapi tidak memberikan impak, tidak bergerak mata untuk Danish. Tetapi sebenarnya itu adalah mata. Kita perhatikan kemana arahnya. Mesti serangan dari bawah. Itu kalau tak sangkut tak apa, sangkut dagu boleh melambung. Hoi. Danish tadi berlepas tumbukan, tetapi pengadil juri tidak memberikan mata. Apakah daripada 5 juri itu 3 perlu menekan secara Dia perlu 3 daripada hakim yang ada di keliling gelanggang itu membuat tekanan serentak. 3 out daripada 2, berartinya barulah dikira 1 poin. Itu hakimnya mesti kena tajam penglihatan, pengamatannya. Hanya 1 minit saja lagi, lebih kurang 1 minit lebih saja lagi. Itu dia acakan daripada Danish. 1-1 dan beliau mencari ruang sebenarnya. Pergelutan begitu membuang masa sebenarnya dan meletihkan. Pergelutan seumpama itu memang buang masa dan meletihkan. Satu upcut cantik di situ. Walaupun beralas meninggalkan kesan, memang berkesan. Perhatikan counter attack yang dilakukan oleh Deepak. Seolah-olah beliau pejam mata tumbuh. Itu yang kita boleh nampak sekarang ini. Pejam mata tumbuh. Dan Danish memperhatikan pergerakan itu. Pantas untuk mengelak. Itu dia, satu hook yang baik. Jelas kelebihan ketinggian dan jangkauan digunakan oleh Danish ketika ini. Sememangnya begitu. Memang kita dah katakan tadi, seorang yang mempunyai jangkauan yang lebih itu adalah advantage. Dengan ketinggian dan sebagainya, cuba merendahkan badan dan itu elakkan ducking yang baik yang dilakukan oleh Deepak sebentar tadi, mengelak daripada hayunan tumbukan yang dilepaskan oleh Danish. 1-2 tak mengena, 1 mata saja. Hanya saat memisahkan mereka sekarang ni. Countdown daripada penonton sudah pun kedengaran. Itu dia. 1-2 di saat-saat yang terakhir ini. Danish cuba menyerang sekarang ini. 1-2 lagi. Coba kena daripada Deepak tidak meninggalkan ataupun memberi kesankan apa-apa. Berarti Danish akan diumumkan sebagai pemenang dengan kiraan mata dalam pertemuan bagi separuh akhir yang pertama 81 kg. Selepas ini satu lagi separuh akhir 81 kg ini menemukan peserta China Meng Fanglong dengan peserta Uzbekistan iaitu Ashot Rasulov. Dan inilah yang kita katakan, boleh dikatakan keseluruhan kategori ini peserta China ada je. Itu advantage tuan rumah. Ini dia. Itulah, kita setelah dapat pasti kemenangan melalui kiraan mata, kemenangan kepada Danish Kumar dari India. Jadi itu saja Rasni untuk acara tinju sebagai pembuka tirai hari ini. Dan kita kembali bersama rakan-rakan di studio. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami sejak awal pukul 2 tadi dan nampaknya negara kita terus berganjak dari segi pungutan pingat setakat ini 8 pingat emas yang telah pun dicetuskan oleh kontingen negara dan pastinya kita mengharapkan sekurang-kurangnya esok 1 emas lagi bagi mengatasi rekod cemerlang yang pernah kita lakukan ketika di Doha pada 2006 yang lalu. Ya, buat kali pertama saya boleh bercakap dalam keadaan yang cukup tenang. Saya ada 1 minit hari ini dan terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami di TV1 sepanjang siaran secara langsung ini yang bermula pada jam 2 petang tadi. Tetapi jangan lupa pada jam 10 malam nanti kami akan kembali untuk membawakan laporan terkini Sukan Asia edisi yang ke-16 di Guangzhou ini. Dan itu sebelah malamnya. Besok jangan lupa, insya-Allah kita bawa secara langsung kalau tidak ada aral melintang, perlawanan hoki menemukan pasukan negara kita Malaysia berhadapan dengan Pakistan buat kali pertama dalam sejarah hoki negara. Kita sedang memburu pingat emas walaupun pingat perak dalam genggaman dan kita pernah merasai genggaman pingat gangsa sebanyak 6 kali sebelum ini dan kita mengharapkan kilauan perak ataupun emas akan menjadi kenyataan besok. InsyaAllah sama-sama kita doakan skuad hoki negara kita. Baik, terima kasih kepada anda sekali lagi dan akhir kata dari saya salam hormat, salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi dan jumpa lagi. Bye.